Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua, salam sejahtera semua. Okey, so kita sambung kepada topik yang keempat dalam chapter 1, iaitu Introduction to Programming, to Computer and Programming, iaitu Algorithm Design lah. So sebelum ni kita dah tengok berkenaan dengan Electronic Computer, Introduction to Programming, dan Program Development Cycle. So yang keempat kita ada Algorithm Design. Algorithm design ni adalah part of salah satu step lah dalam program development cycle yang awak dah tengok sebelum ni, kan? Ada ada beberapa, ada 5 level kan dalam program development cycle. Ada 5 step lah: problem definition, algorithm design, kemudian coding implementation, yang keempat maintenance and evolution, yang last sekali adalah obsolescence. So kita tengok yang step yang kedua lah, iaitu algorithm design. So algorithm design ni kita boleh takrifkannya, kita refer kepada any computation performed via set of rules applied to a numbers written in decimal form. So pening awak baca ni pun awak susah nak faham. So simple word dia adalah step by step procedure to solve a problem. So yang ni yang awak kena ingat lah. So maknanya algorithm ni adalah step by step proses ataupun prosedur untuk solve awak punya masalah. Okay. So algorithm ni adalah representation of a solution to a problem. So algorithm ni dia macam orang kata apa, okay, awak ada masalah. So katakan masalah dekat satu end, solution kat satu end. So tengah-tengah ni adalah step by step dia, prosedur yang perlu dilaksanakan untuk sampai daripada masalah kepada penyelesaian dia. So itulah dia punya algorithm lah. So yang tu yang awak nak kena buat. Okay. So meaning that ni tak apa awak baca lah, ni saya baca pun nanti awak pening kan. So preparing a solution to a current problem will require little intellectual effort. So awak kena fikir lah, bila nak selesaikan masalah algorithm ni memang kena memerlukan, orang kata apa, kena fikir. So awak kena mentally awak kena prepare lah. And usually it's involved in an understandable solution or procedure that other can understand. So dia kena buat step by step yang supaya yang lain pun boleh faham. Okay. So dalam algorithm design kita skip lah problem definition. The step is considered basic knowledge for engineering students. So problem definition yang first. So two important step in algorithm. Ada dua benda yang kita boleh buat dalam algorithm ni, ada pecah dua lah, iaitu yang pertama pseudocode, yang kedua flowchart. So kita kena tahulah macam mana nak lukis pseudocode dalam algorithm lah, dan kemudian macam mana nak lukis flowchart, dan juga kemampuan kita untuk buat conversion between kedua-dua ni lah, antara pseudocode flowchart pseudocode, ataupun nak lukis daripada problem, macam mana awak nak create flowchart, kemudian daripada flowchart tu macam mana awak nak tulis pseudocode. So benda tu awak kena tahulah dalam algorithm design ni. Okay, so apa tu pseudocode? So first kita tengok pseudocode. Pseudocode ni dia macam bahasa lah, bahasa mudah saya. Sebenarnya macam awak punya bahasa Inggeris lah, awak tulis step by step, pertama buat apa, yang kedua buat apa, yang ketiga buat apa. Kalau ada repetition, ada selection, dia akan select apa. Kalau buat ni, kalau condition macam ni, dia akan buat apa. So tu dalam pseudocode. Dia macam step by step yang awak tulis, macam awak yang lab sheet awak akan ada nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Macam itulah pseudocode. Dia dalam bahasa Inggeris lah. So one of the two that can be used to write a preliminary plan that can be developed into a computer program. So ni adalah pseudocode lah, dia punya tarifan dia. So pseudocode is a generic way of describing an algorithm without use any specific programming language syntax. So actually pseudocode ni dia dah satu langkah dah awak dalam tulis program. Sebab cuma dia tak guna programming language syntax, dia tak guna programming language lah, tak guna C++ punya coding. Tetapi bahasa dia tu sebenarnya dah, dia punya orang kata apa, structure tu sebenarnya dah macam program awak dah. So as it name, it cannot be executed
on real computer. Sebab dia guna bahasa Inggeris, dia tak boleh, komputer tak boleh faham kan. Tapi kalau awak tukar dia terus kepada programming language syntax, C++ punya program, terus boleh buat sepatutnya. So kalau kat sini as it name, it cannot be executed on real computer, but its model and resemble macam real programming code. So dia punya structure dia, susunan dia sepatutnya macam real program. Cuma dia guna bahasa Inggeris, dia tak guna bahasa programming. And written at roughly the same level of detail macam program awak. Macam itulah. So tu dalam pseudocode. Nanti saya tunggu contoh, tak apa. Kita sikit-sikit. Okay. So kenapa kita guna pseudocode? So dalam algorithm design, the step of algorithm are written in a free English text. So macam saya mention tadi lah, although its brevity is desired, they may be as long as needed to describe the particular operation. So boleh panjang-panjang pun tak apa dalam bahasa Inggeris kan. Tetapi nanti bila tukar kepada code programming language dia akan jadi simplify lah. So the step of algorithm are said to be written in pseudocode. So biasanya kalau gitu, inilah dalam bahasa Inggeris lah. So banyak language seperti Pascal have syntax that is almost identical to pseudocode, and hence make the transition from design to coding very easy lah. Memang sangat easy. So setengah-setengah bahasa programming ni memang sangat-sangat similar dengan English. Okay. So ni contoh pseudocode. Contoh kat sini lah. So kalau saya lukis, so ni yang kompleks punya lah. So step number is option pseudocode form. So ni bentuk pseudocode form lah. So sub procedure dia biasanya dia indented. So kalau contoh dia ada selection, ini kita tulis dah macam program sikit. So kalau x, nilai x tu lebih daripada y, dia akan display x tu bigger than y. So display punya proses ni, x bigger than y ni, dia di dalam orang kata apa, condition ni kan. So that's why dia kena indented. Begitu juga untuk yang display y bigger than x. Yang ni sebab dalam else. So yang sebaliknya daripada condition tu. So dia kena di dalam else lah. Kemudian back balik, dia akan ikut daripada main punya level balik. Indentation. So nanti kita akan tengok contoh lah. Kita akan tengok contoh. So pseudocode biasanya dia should present step-by-step solution that can be understood by other people. Kemudian sub-process should be indented from the main procedure atau solution. Kena macam awak tekan tab lah, dia kena indent kan. Supaya menunjukkan proses yang awak indentkan tu dia di dalam main process yang asal lah. So can include step number in pseudocode to show the number of main procedure taken in the solution. So awak boleh buat number juga sebenarnya. Boleh tulis nombor. Nombor start ni nombor 1, nombor 2. Kita tunjuk sini. Boleh tulis nombor 1. Kita tulis nombor 1. Susah sangat dia tu. Okey. Saya tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, so yang ini dia dalam ni kan. So actually kemudian nombor 5 silang. Okey. Kemudian kita tengok kat sini pula. Okay, saya tengok problem. So ada dua problem. Problem 1, please create pseudocode that read to integer number then display the total number.
So ini saya cuba tunjuk kat sini ya. Saya cuba tunjuk supaya awak boleh nampak lah. So kalau kita tengok kat sini, macam biasa bila kita nak selesaikan, kita kena kita kena saya tak pasti saya boleh tulis lah. Okay, boleh. Okay, so biasanya kalau kat sini kita please create a pseudocode that read 2 integer number then display the total number. So yang ini awak punya display awak, output. Ni output awak. Kemudian input dia adalah read 2 integer number. Read 2 integer number. Okay. Nanti saya akan tunjuk dekat dalam ni lah, dekat dalam cuba keluar. Okay, saya cuba buat yang pertama ni lah. Please create pseudocode that read 2 integer number. Dia akan baca 2 integer number, then display the total input number. So ni untuk pseudocode. Ini kita akan buat contoh ni lagi. Okay, kita tengok the flowchart. So flowchart ni adalah is a tool developed in computer industry for showing the step involved in a process. So flowchart ni biasanya kita lukis dalam bentuk box lah, dalam bentuk box nak menunjukkan dia punya step-step dia. So ni dia berlawanan lah dengan pseudocode. So flowchart is a diagram made up of a box, diamond and other shape connected by arrow. So kena ada arrow lah, menunjukkan arah kan. So each shape represent a step in a process and the arrow shows the dekat mana dia ni lah, dekat mana dia benda tu berlaku. So in simple word, flowchart is the step involved to solve the problem. So ni contoh-contoh flowchart yang kita ni lah, yang bentuk yang kita ada. Iaitu yang pertama kita ada start end, dia kena bulat macam ni. Kemudian kita ada proses. Kemudian kita ada input output, bentuk dia mesti segi 4 selari ni. Kemudian kalau untuk decision dia mesti dalam bentuk diamond box. Kemudian kalau ada connector, katakan bila awak tulis banyak-banyak, lukis dah penuh satu page, awak nak buat dekat next page, awak boleh guna connector bulat. Dan arrow macam biasalah, ada garis, ada anak panah menunjukkan arah dia lah. So general rules untuk flowchart ni, dia kena ada start and end. Kena ada mula dan habis, akhir. Sama juga kalau dengan pseudocode pun sama kan. Kalau awak tengok, dia kena mula dengan start dan end dengan ending dia adalah end. Okay, so ni gambar tak clear tak apa. Okay, so ni example of a flowchart. Create a flowchart that calculate the area of rectangular from its length and width. So ni ada dia input panjang dengan lebar, kemudian dia calculate area berdasarkan panjang dan lebar yang kita masukkan, kemudian dia display luas area itulah. So ni dalam flowchart. So ni contoh. Okay, so kita tengok ni kita buat yang problem 1.1 dan 1.3. So yang ini dua-dua ni soalan yang sama, cuma satu buat flowchart, satu buat pseudocode tadi. Okay, so saya cuba keluar. Okay, soalan dia susah buat saya lukis ni. Lepas saya stop dulu untuk video penerangan ni. Nanti saya akan buat satu video untuk tunjuk contoh. Okay, so terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.